Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi untuk sama-sama mempelajari subjek reka bentuk dan teknologi di bawah tajuk penghasilan projek. Okey, standard kandungan kita untuk hari ini ialah 4.3 mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Serta standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.3.9 mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek elektromekanikal. Jadi kita ada satu objektif yang kita akan cuba capai pada hari ini. Okey, seterusnya mari kita tengok kerja mengukur, menanda dan juga memotong bahan projek. Kerja mengukur, menanda dan memotong bahan projek perlu dilakukan untuk memastikan bahan projek dapat dipasang dengan sempurna mengikut ukuran yang telah ditentukan. Proses ini hendaklah dilakukan dengan menggunakan alatan tangan yang betul secara berhati-hati. Kita telah pun mempelajari tentang alatan dan juga fungsi alatan yang bersesuaian untuk projek palang keselamatan kita ini. Okay. Jadi kita juga akan melakukan kerja-kerja mengukur, menanda dan memotong bahan projek terhadap 7 bahan terhadap 7 bahan, iaitu seperti kayu, papan, MDF, PVC, zinc dan beberapa lagi. Okey. Okey. Kerja yang pertama ialah kerja mengukur, menanda dan memotong bahan projek terhadap kayu. Okey. Baik, langkah yang pertama ialah kita haruslah mengukur kayu A1 dan A2 serta A3 dan A4 dengan menggunakan pembaris keluli, kemudian tanda dengan menggunakan pensel. Okey, ini A1, A2, A3 dan A4. Okey, saiz yang diberi ialah 410 dan 300. Okey. Kemudian yang kedua, apitkan kayu dengan apit G, kemudian potong menggunakan gergaji kayu. Okey, seperti mana dalam gambar ini. Okey, bahan seterusnya untuk kita mengukur, menanda dan memotong bahan projek ialah papan. Okey. Baik, langkah yang pertama ialah ukur papan B1, B2, B3 dan B4 dengan pembaris keluli, kemudian tanda dengan menggunakan pensel. Okey. Jadi ada 4 bahagian papan yang kita perlu tanda dan ukur dan juga tanda. Seterusnya, apit kayu dengan apit G, kemudian potong menggunakan gergaji kayu. Kemudian potong bahagian B3, seperti dalam gambar ini B3 dengan gergaji puting dan gunakan reja kayu untuk mengapit benda kerja supaya tiada kerosakan pada benda kerja. Reja kayu ni ialah yang diletakkan di atas papan sebelum dipotong ni. Diapit oleh apit G. Kenapa reja kayu digunakan? Supaya kayu yang hendak dipotong ini nanti tidak mengalami kerosakan serta lebih tetap kedudukannya. Langkah yang keempat pula ialah memotong papan B4 dengan menggunakan gergaji rencong manual. Untuk mendapatkan kedudukan kayu ataupun untuk memotong kayu secara serong seperti dalam gambar ini, kita perlulah menggunakan gergaji rencong. Seterusnya, menandakan ukuran untuk tanda tengah bagi 3 gear pada kayu B2. Jadi kalau kamu perhatikan, kita ada 3 jenis gear, itu gear yang kecil, sederhana dan gear yang besar. Langkah yang ke-6 untuk kayu ialah menebuk lubang pada A, B dan C
untuk kayu B2 menggunakan gerudi mudah alih. Okey, sebelum itu bahagian B2 ini juga hendaklah digarisi pada bahagian tengahnya dan juga menebuk pada bahagian yang telah kita tanda tadi, iaitu pada bahagian A, B dan juga C. Okey. Seterusnya, mengukur dan menandakan titik-titik pada sebelah atas dan tepi kayu mengikut saiz sebagaimana dalam gambar 8 dan tebuk menggunakan gerudi mudah alih. Okey, akan ada lubang pada bahagian atas dan juga pada bahagian sisi ini. Okey, kalau kamu perhatikan, dah ada juga skala untuk lubang-lubang yang kita akan tebuk itu. Okey, bahan seterusnya yang akan melalui proses mengukur, menanda dan memotong bahan projek ialah perspek. Okey, langkah yang pertama ialah mengukur dan menanda ukuran perspek C1, C4, C2 dan juga C3. Okey, C1, C4, C2 dan juga C3. Okey, kemudian langkah yang ketiga ialah memotong perspek yang diukur dan ditanda dengan pisau pemotong perspek. Okey, langkah yang kelima, ukur dan tanda kedudukan lubang. Okey, ini kedudukan lubang telah pun diukur dan ditanda. Kemudian langkah yang keenam ialah tebuk. Langkah yang keenam ialah tebuk dengan gerudi mudah alih. Okey, ini tebuk lubang yang telah ditanda tadi. Okey, manakala gambar yang ketujuh ialah lubang-lubang yang telah pun kita tebuk pada C1, C2 dan juga C3. Okey, kerja-kerja mengukur, menanda dan memotong bahan projek juga dilakukan terhadap MDF. Okey, MDF ini merupakan bahagian tapak yang kita akan letakkan pondok pengawal serta perumah bagi gear. Okey, langkah yang pertama, ukur dan tanda ukuran MDF mengikut lukisan. Okey, kita ada lukisan ini, jadi ukur dan tandakan menggunakan pita pengukur. Langkah yang kedua, potong MDF dengan menggunakan gergaji kerawang. Okey, potong pada bahagian-bahagian tepi MDF yang kita tidak perlukan. Okey. Langkah yang ketiga, tebuk lubang ataupun tebuk dua lubang pada MDF. Okey, dua lubang yang ditanda pada gambar sebelah gambar yang kedua ini. Ada dua lubang yang selari di sini. Okey. Kemudian langkah seterusnya ialah gunakan ganding kayu dan pahat untuk membuat satu lubang bagi Swiss. Okey, kalau kamu perhatikan, Swiss telah pun lubang bagi Swiss telah pun siap ditebuk di sini. Okey, jadi dengan bantuan ganding kayu, pahat digunakan untuk membuat lubang pada satu bahagian yang telah pun diukur dan juga ditanda. Okey, seterusnya kita akan mengukur, menanda dan memotong bahan projek bagi zinc. Okey, langkah yang pertama ialah mengukur dan menanda ukuran pada zinc menggunakan penggarit. Okey, kenapa kita gunakan penggarit? Kerana penggarit digunakan untuk menggantikan pensel. Pensel memang garis yang akan dibuat nanti akan padam. Okey, tapi jika kita menggunakan penggarit, garisnya akan kekal. Okey, seterusnya ialah langkah yang kedua, memotong zinc dengan menggunakan gunting logam. Langkah yang ketiga, ketukkan tanda pada zinc untuk membuat lubang bagi pemegang motor. Okey, kita gunakan penanda pusat bersama dengan tukul Warrington. Okey, langkah yang keempat ialah menebuk lubang pada pemegang motor menggunakan gerudi mudah alih. Okey, jadi kita akan
menyediakan satu pemegang bagi motor supaya kedudukan motor juga akan berada pada kedudukan yang tetap. Okey, jadi untuk melembut lubang kita juga menggunakan gerudi mudah alih. Okey, bahan yang seterusnya ialah PVC. Okey, yang akan digunakan bagi membuat palang untuk projek palang keselamatan kita. Okey, jadi langkah yang pertama ialah mengukur dan menanda ukuran untuk palang pada PVC. Okey, langkah yang pertama ialah mengukur dan menanda ukuran untuk palang pada PVC. Okey, yang kedua, gambar yang ketiga, langkah yang seterusnya adalah memotong PVC dengan menggunakan gunting biasa. Okey. Kemudian langkah yang keempat, ukur dan tanda kedudukan lubang pada PVC yang telah dipotong tadi. Kemudian langkah yang kelima ialah menebuk lubang dengan gerudi mudah alih. Okey, jadi kita telah selesai menyediakan palang dengan melalui proses mengukur, menanda dan memotong bahan projek. Okey, seterusnya ialah mengukur, menanda dan memotong bahan projek bagi PVC, tapi untuk digunakan bagi tujuan perumah wayar. Okey. Langkah yang pertama, mengukur dan menanda ukuran untuk perumah wayar pada PVC. Langkah yang kedua pula, memotong PVC dengan menggunakan gergaji lengkung halus. Okey, kemudian langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, ini hasilnya untuk PVC yang telah kita potong bagi menyediakan tempat untuk perumah wayar. Baiklah, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita dapat berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang untuk kita mempelajari subjek reka bentuk dan juga teknologi untuk topik-topik yang berlainan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.